Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada minggu ini kita akan masuk kepada tajuk baru iaitu mesin ringkas. Okey, apa dia mesin ringkas ni? Tertanya-tanya kan semua orang. Jadi, bila nampak nama mesin, jadi dia adalah sejenis mesin. Cuma mesin ringkas ni adalah pecahan kecil daripada mesin-mesin yang ada di sekeliling kita. Okey, mari kita tengok. Okey, yang pertama, apa dia mesin ringkas? Okey, dalam bahasa yang panjang, dia adalah satu peralatan mekanikal ataupun teknikal yang memudahkan kita untuk mengangkat atau menggerakkan beban. Okey, dengan mengubah pergerakan atau meningkatkan nilai atau jarak daya yang dikenakan pada beban. Okey, maksud dia di sini adalah kita nak angkat satu beban iaitu barang, okey, daripada satu tempat ke tempat lain. Kita gunakan satu peralatan yang memudahkan kita untuk mengangkat beban tersebut. Okey, jadi peralatan tu yang kita namakan sebagai mesin ringkas. Okey, dalam ayat yang lebih mudah, okey, dia adalah alat yang membuatkan kerja kita menjadi senang. Jadi apa dia mesin ringkas? Secara mudahnya, sebarang alat yang memudahkan kerja kita menjadi lebih senang. Dia memudahkan kerja kita. Okey, next. Ada berapa mesin ringkas? Ada 7 kategori mesin ringkas yang perlu kita tahu dan memang ada di sekeliling kita. Okey, contohnya yang pertama adalah tuas, yang kedua adalah takal, yang ketiga adalah roda dan gandar, yang keempat adalah satah condong, yang kelima adalah baji, yang keenam adalah skru, dan yang terakhir sekali, yang ketujuh adalah gia. Okey, bukan Dragon Ball je ada 7 biji semuanya. Okey, mesin ringkas pun ada 7 biji. Bukan 7 biji, maafkan saya. Ada 7 jenis semuanya. Okey, kita tengok di sini. Okey, ini adalah gambar. Okey, contoh-contoh mesin ringkas. Okey, boleh tengok dulu. Okey, yang mana ini adalah semua jenis lah yang kita letak dalam ni. Okey, dan saya akan terangkan satu persatu. Okey, yang pertama adalah tuas. Apa dia tuas ni? Okey, tuas ni adalah satu mesin ringkas yang dibuat daripada sebatang kayu yang bergerak pada satu titik tetap. Okey, titik tetap tu kita panggil sebagai fulcrum. Okey, nak tahu tuas ni dia mesti ada 3 bahagian. Okey, yang pertama kita namakan sebagai fulcrum F. Yang kedua kita namakan sebagai beban. Ini apa yang kita nak angkat lah. Okey, dan yang ketiga adalah sebatang rod kayu. Okey, sebatang rod kayu ini di mana tempat dia berpusing. Okey, kita tengok di sini. Ini contoh dia. Okey, kita tengok ada macam rupa apa? Macam rupa jongkan-jongkek kan. Okey, ini basic dia. Jadi jongkan-jongkek itu adalah sejenis contoh tuas di mana dia ada fulcrum, di mana titik tengah dia ataupun titik di mana kita nak angkat dia, dan daya yang kita perlukan untuk angkat satu beban. Okey, di sini ada dia punya sifat fulcrum tu sendiri, di mana kedudukan fulcrum akan menentukan jumlah daya yang diperlukan untuk mengangkat sesuatu objek. Jadi untuk mengangkat beban yang berat, okey, apa yang kita perlu buat? Okey, yang pertama kita letakkan fulcrum ni dekat dengan beban. Okey, kalau kata fulcrum di sini, daya yang kita gunakan sikit je. Okey, contoh kita ada seorang orang yang gemuk, yang berat, dan seorang lagi yang kurus kering. Jadi macam mana yang kawan kita yang kurus ni nak angkat yang badan besar tadi? Okey, macam mana? Jadi dia kena minta kawan dia tu yang badan besar sikit
Okey, bergerak ke depan dekat dengan fulcrum. Jadi kita yang kurus ni, saya tak kurus lah. Awak semualah yang kurus. Okey. Jadi kita hanya akan menggunakan daya yang sedikit saja untuk mengangkat beban itu. Okey. Contoh yang pertama dia kata, okey, letakkan fulcrum paling dekat dengan beban. Macam tadilah kita minta lah kawan kita yang berbadan besar tu yang bergerak ke dengan fulcrum. Jangan kita yang dekat dengan fulcrum. Okey, memanglah kita tak dapat nak angkat kawan kita tu. Kalahlah kita. Okey, yang kedua, daya dikenakan sejauh mungkin dari fulcrum. Okey, macam mana dikatakan daya yang dikenakan sejauh mungkin daripada fulcrum? Okey, macam tadi kita kata kita kurus. Saya tak kurus, awak yang kurus. Okey. Awak kurus, awak tak larat nak angkat kawan awak tu. So awak jauhkan diri awak sikit daripada fulcrum. Maka awak boleh angkat kawan awak dengan menggunakan daya yang tidak terlalu banyak. Okey. Dan yang ketiga, kita boleh gunakan kayu yang panjang, bukan kayu yang pendek. Contoh kita nak buka tin Milo tu kan. Kalau kita guna sudu yang pendek, kita guna depan sudu dengan kita guna belakang sudu, mana lagi senang? Okey, boleh buat eksperimen balik ini nanti ya. Okey, mari kita teruskan. Okey, ini yang sebab kenapa kita kena letakkan fulcrum dekat dengan beban. Maka ni dia kata semakin berkurang atau jarak fulcrum dengan beban, maka semakin sedikit daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Okey. Di sini kita boleh tengok macam mana jarak beban dengan fulcrum boleh mengubah daya yang kita perlukan. Okey, di sini. Kalau fulcrum ni kita letak jauh dengan beban, maka lebih banyak daya yang diperlukan untuk menggerakkan beban. Jadi di sini apa dia? Semakin jauh jarak fulcrum dengan beban, maka semakin banyak ke kurang. Semakin banyak daya ataupun semakin bertambah daya yang diperlukan. Ini adalah tuas. Tuas ni pula ada 3 kategori. Iaitu tuas kelas pertama di mana kedudukan yang di tengah dia berubah. Untuk tuas kelas pertama, fulcrum berada di tengah. Contoh dia adalah jongkang-jongkit dan juga tukul kuku kambing. Yang seterusnya, ni adalah contoh-contoh bagi tuas kelas pertama. Kita boleh tengok jongkang-jongkit. Cara kita buka tin dia tadi. Itu adalah tuas kelas pertama. Contoh bagi lain. Gunting, pelayar, pengumpil. Yang ini semua adalah contoh tuas kelas pertama. Yang mana bagi tuas kelas pertama ini, fulcrum berada di tengah-tengah. Kita tengok tuas kelas kedua. Yang berada di tengah ini adalah beban. Adalah beban. Bila beban ni, fulcrum dekat hujung, beban di tengah, daya di hujung. Tak kisahlah mana-mana cara kita nak ingat kelas tuas. Kita ingat je apa yang berada di tengah. Tadi tuas kelas pertama, fulcrum yang berada di tengah. Bagi tuas kelas kedua, beban yang berada di tengah. Contoh dia adalah kereta sorong. Kereta sorong ni beban berada di tengah,
dekat pemegang kereta sorong itu adalah daya, dan fulcrumnya berada di hujung, yang mana bahagian roda itu merupakan fulcrumnya. Okey, yang ni contoh-contoh lain. Contohnya pembuka botol, okey, pemotong kertas dan pemecah buah keras. Okey. Last sekali adalah tuas kelas ketiga. Okey, di mana yang berada di tengah pada kali ini adalah daya. Okey, ingat. Yang pertama, fulcrum di tengah. Yang kedua, beban berada di tengah. Dan yang ketiga, daya berada di tengah. Okey. Apa contoh tuas kelas ketiga? Okey, banyak contoh. Contoh dia yang paling selalu kita tengok adalah memancing, di mana daya berada di tengah, beban ikan itu di hujung dan fulcrum di belakang mana kita tarik. Okey, yang lain contoh dia penyapu. Okey, kita ada ni pengepit ni. Pengepit yang selalu kita duk guna angkat-angkat barbecue punya makanan, kita selalu kepit-kepit bihun goreng. Okey, itu adalah contoh. Okey. Ini ada contoh-contoh lain. Okey, contohnya kayu pemukul lagi tuas tadi. Okey, ada 3 kelas tuas, iaitu kelas pertama, kelas kedua dan kelas ketiga. Okey, ingat je apa yang berada di tengah. Kelas pertama adalah fulcrum, kelas kedua adalah beban dan kelas ketiga adalah daya. Okey, rumus dia FBD. Okey. Jadi ini adalah contoh-contoh dia. Jadi kita akan ikuti video selanjutnya untuk mengenal pasti lagi 6 jenis mesin ringkas. Okey, semoga kita berjumpa lagi. Bye.